Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton saluran kegemaran ramai, iaitu Mekanika hari ini. Hari ini kita nak cerita pasal Honda Civic Type R. Semua orang tahulah Honda Civic Type R ni dia memang legend daripada zaman dia mula-mula keluar EK9 tu, zaman B16B, NA 1.6 liter sehinggalah kepada 2.0 turbo. Perjalanan dia jauh dan sangat panjang, tapi resepi dia masih sama. Sebuah enjin yang diletakkan di depan dan dipacu oleh roda depan. Asal-asal dulu baru 180-190 horsepower, sekarang sudah melebihi 300 horsepower. Tetapi normal lah, kalau enjin dah power tinggi ni memang dia tidaklah kekal sebagai enjin NA. Dia sudah pakai turbo, start daripada FK2R dan FK8R yang terbaru ni dia dah pakai enjin turbo. Walaupun ia tidak disukai oleh purist Type R sejati, tetapi Honda terpaksa mengikut rentak zaman moden ni sebab semua orang dah pakai force induction untuk meninggikan kuasa kuda. Itulah kisahnya. Tapi sebelum bermula, tekanlah subscribe, tekanlah like. Jangan tengok video dulu, tak apa, tekan subscribe dulu. Tekan like, tekan komen. Komenlah apa benda pun. Komen yang terbaik akan mendapat hadiah penginapan 3 hari 2 malam di Legoland Mentaka. Hari ini kita nak bercerita khusus tentang maintenance dia, tentang penyelenggaraan dia. Sebuah enjin 2.0 turbo, 310 PS, 400 Nm dan raja front wheel drive di litar Nürburgring, the Green Hell. Bunyinya macam kereta ni hebat sangat dan sebenarnya memang hebat. Tetapi apa yang memeranjatkan ialah sebenarnya kos penyelenggaraan dia, kos nak maintain sebuah Type R ni sebenarnya tak mahal. Contohnya untuk servis, untuk tukar minyak hitam dia. Yang saya cerita ni, kita tukar minyak hitam ni dekat pusat servis Honda, dekat Honda Service Center. Bukan dekat Pomen Bawah Pokok, bukan Pomen Nissan Sunny. Dan harga-harga yang kami sebutkan ni dikeluarkan secara rasmi oleh Honda Malaysia. Berapa kos nak servis sekali ni Honda Type R ni? Okey, untuk tukar minyak hitam dia pakai kosong W30. Sekali servis ialah RM217. Sangat murah. Sebab kalau BMW GS pun sekali servis RM400 lebih. Tapi barang harus diingat. Kalau nak servis kereta-kereta turbo daripada Honda, dia sama sifat dia macam 1.5 TC. 1.5 TC yang pada CR-V, pada Civic kan, dia bergantung kepada cara pemanduan kita. Sebab minyak hitam ni, dia kelikatan dia akan berubah bergantung kepada macam mana kita pakai kereta tu. Kalau pergi kedai beli kicap pun sampai 12,000 RPM, pendeklah dia punya jangka hayat dia kalau kita nak kena servis kan. Tapi kalau jenis bawa kat track pun macam cari rumah sewa, dah panjang lah dia punya servis berkala dia tu. Itu memang Honda punya mekanisme untuk servis schedule dia. Bila dah tukar minyak hitam, kenalah tukar oil filter dia kan. Oil filter berapa ringgit? RM34.10. Biasanya bila kita servis minyak hitam, biasanya Pomen akan check lah tu air filter dia. Air filter Honda ni dicadangkan tukar pada bila? 30,000 km. Itu setahun lebih, 2 tahun kot kalau kita jimat yang jenis tak berjalan sangat. Dan harga penapis udara dia ialah RM99. Kita bercakap pasal penapis lagi, tapi yang ni cabin filter. Cabin filter ni pun Honda cadangkan tukar pada 30,000 km, lebih kurang setahun lebih ke 2 tahun pakai kereta lah. Berapa harga dia? Yang ni mahal sikit, RM103. Seterusnya ialah minyak transmission, minyak gearbox lah. Memandangkan kereta ni pakai manual 6 speed, dan Honda saya agak terperanjat sebab dia punya sela masa untuk tukar minyak gearbox tu panjang, 120,000 km. Tantang kita dah jual kereta kot masa tu. Tapi berapa pula nak tukar minyak gearbox dia ni? Berapa? Kejap nak check tu. RM68.23. Ya ampun, murahnya. Seterusnya ialah minyak brake. Ramai orang ingat minyak brake ni kalau kurang baru tambah. Tak, sebenarnya kalau ikut betul-betul cara nak maintenance sebuah kereta, minyak brake tetap perlu ditukar. Dan Honda Malaysia mencadangkan untuk Type R tukar minyak brake dia pada 60,000 km. Berapa kos dia? RM37. Seterusnya ialah petrol filter. Memandangkan ini adalah kereta-kereta performance. Kereta performance ni memang kita kena jagalah
fuel dia, fuel rail dia, suspension, brake. Ini benda-benda komponen yang sangat kritikal. Jadi Honda Malaysia dia cadangkan untuk tukar fuel filter Civic Type R ni pada kilometer ke 110,000. Dan yang ini mungkin agak mahal sikit. Dia sekitar RM1,053 barang tu lah. Apa lagi? Spark plug. Spark plug Type R ni pun kena normal lah. Semua kereta kena tukar spark plug kan. Tapi dia dicadangkan ditukar pada 100,000 km. Mana-mana kereta, kebanyakan kereta moden memang dia akan tahan sampai 100,000 lah. Cuma harga dia untuk 4 biji ni murah je. RM302.80. Sebagai perbandingan, spark plug Honda Jazz IDSi GD tu 700 lebih. Seterusnya, coolant. Coolant liquid tu memang kena tukar. Tapi Honda kata tukar dekat 200,000 km. Banyak-banyak korang pakai kereta sampai ke 200,000 km? Tak. Ini sebagai maintenance guideline. 200,000 km, bila nak tukar coolant ni, harga dia RM143. Okay, sekarang kita bercakap tentang brake. Okay, brake ni untuk kereta-kereta performance, dia memang kritikal. Biasanya dia akan lebih cepat habis berbanding brake untuk kereta biasa. Dia tidaklah sama macam brake Axia, brake Alza. Lambatlah habisnya dan murah. Ingat saya cerita pasal brake tadi kan? Okey, dia dah sampai masa dia. Brake ni, kalau mengikut schedule yang dibuat oleh Honda Malaysia, dia perlu diperiksa setiap 10,000 km. Dan upah untuk memeriksa brake ni lebih murah daripada sekotak rokok, iaitu RM9.50 saja untuk memeriksanya. Dan jika didapati lah brake tu dah habis, dah nak sampai masa dia, Honda akan beritahu customer kan, okey, your brake pad dah habis dah ni, boleh tukar dah ni. Kalau nak tukar, kalau tukar dekat Honda, harga dia RM3,471 untuk depan dan belakang. Harga tu normal dan tidaklah mahal sangat sebab considering kita tukar dekat service center dan brake depan dia ialah Brembo 4-pot. Brake Brembo tu sama besar dengan rim kereta Omar. Maknanya besar punya brake tu. Berbaloi lah kita bayar RM3,400 dan tukar dekat service center. Benda datang dengan warranty semua. Janganlah sebab nak jimat 500, nak jimat 1,000 pergi pomen bawah pokok, sekejap lagi masuk-masuk, rupanya ini hub Honda Accord ke Honda Civic? Dah tak tahu pula. Yang terakhir sekali, kita akan bercakap pasal tayar. Tayar yang dibekalkan pada Honda Civic Type R ni adalah yang paling besar dalam sejarah-sejarah Type R, iaitu lebih besar daripada Type R NSX sekalipun, iaitu 20 inci. Tayar dia 245/30/20 dan kalau langgar lubang, aduh, dia punya terentak tu boleh sampai ke paru-paru. Dia memang sangat nipis. Tak hairanlah kebanyakan orang dia akan tukar kepada 19. Boleh masuk? Boleh. 19 inci boleh masuk provided PCD dia 120mm dan make sure dia clear Brembo. Bila kita pakai rim 19, tayar dia lebih murah. Untuk tayar standard 20 inci tu memang 1,000 lebih ke atas harga dia. Tapi kalau kita pakai 19 inci, untuk bajet 1,000 lebih, kita dapat tayar yang lebih bagus dan lebih grip lah. Sebab 19 dengan 20, normally tayar high performance 19 lebih murah sebab dia share dengan AMG semua kan. Jadi kalau nak beli tayar tu, make sure tayar tu sama depan belakang. Sebab kebanyakan tayar yang saiz besar 20 atau 19 ni, depan kurus, belakang lebar. Dia laki perempuan. Tapi untuk Type R, depan belakang tayar dia sama. Tapi janganlah beli tayar korek, tayar second hand, malulah. Okey, jadi itulah kos untuk membela sebuah Civic FK8 Type R. Memang tak mahal mana pun, kecuali kereta tu mahal lah kan. Okey, sebagai contoh, kos keseluruhan untuk kita ambil lah 110,000 km. Kos untuk membela selama 110,000 km tu ialah RM2,681.48. Sebagai perbandingan, kos yang sama untuk membela sebuah Proton Saga pada mileage 110,000 ialah RM3,642. Maknanya apa? Maknanya Type R lagi murah lah. Tapi mesti ada ni yang geng-geng MLM. Weh, Type R murah lah, boleh beli. Come on lah MLM, ni kereta manual, reti ke korang buat manual? Mana reti kan?